Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Ad-Dukhan ayat sembilan belas. Ayat 19, Allah Nabi tahu setiap Nabi ini membawa posisi kerajaan. Macam bagaimana pegawai kerajaan ni wajib membawa posisi kerajaan, betul tak? Tidak boleh pegawai kerajaan menyalahi posisi kerajaan yang sedia ada, betul tak? Jadi kita faham konteks standard negara mana-mana pun. Bila dia orang kerajaan, maka wajib dia menunaikan posisi kerajaan. Dia tidak boleh menyalahi. Setiap kerajaan tu ada posisi dia, kedudukan. Mana kerajaan nak lagu ni. Jadi pegawai kerajaan ni mesti melaksanakan apa yang telah dituntut oleh kerajaan. Sama dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni dia ada posisi dia. Dia panggil posisi kerajaan Allah Ta'ala. Posisi kerajaan Allah Ta'ala ni termaktub dalam kalam Allah, termaktub dalam kalam Nabi, termaktub dalam kalam sahabat. Makna Allah mengakui sahabat Nabi ini menjaga posisi kerajaan Allah Ta'ala. Sebab tu Allah kata ahli syurga. Ahli syurga ialah didapati mereka adalah orang-orang yang betul-betul jaga posisi kerajaan Allah Ta'ala. Kita rasa kita faham dah. Begitu juga sahabat Nabi, kan? Sebab tu kita dalam kita berselawat, kan, ada lafaz wasahbihi, kan? Sahbihi tu ada sahabat. Kalau sahabat ni khianat pada kerajaan, takkan mungkin Allah suruh minta kita Allah balas jasa dia. Balas jasa dia tu dia sanggup jaga posisi kerajaan walaupun susah, walaupun terkorban, walaupun mati, kan? Susah saja mereka ni. Sebab apa? Nak jaga posisi kerajaan ni bukan senang. Sebab nak lawan orang nafsu belaka ni, kan? Jadi ada pada Nabi ni surat apa ni, macam tulisan yang apa tu membuktikan mereka ni duduk dalam posisi kerajaan. Kalau bagi Nabi ni Quran lah. Bagi Nabi ni Quran lah.
Kenapa bukti Nabi ni tidak melanggar posisi kerajaan? Bukti dia ni tidak mati on the spot. Kalau kita tahu kalau dia ni melanggar posisi kerajaan, mati selalu. Tapi tak mati on the spot pun. Ada ayat dia. Allah nak beritahu Nabi tidak melanggar posisi kerajaan. Bukti dia tak mati on the spot. Bagi Nabi lah. Bagi kita ni langgar tak mati, tunggu mati. Kita ni kalau langgar posisi kerajaan tak mati. Ini bagi Nabi saja. Sebab Nabi ni makna kita kepala posisi kerajaan tu, Quran tu kat dia. Memang dia paling authority sekali. Kan? Allah buat Nabi tidak sama sekali khianat kepada posisi kerajaan. Bukti dia Nabi tidak mati on the spot. Kalau buat ayat-ayat surah juz 29 tu kan, mana dia kalau Nabi ni dia ni mengada-ngadakan perkataan kan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, mana akan aku putus nadi dia tu. Macam orang bunuh diri potong nadi, mati selalu. Tapi mati tak Nabi? Tak mati. Makna dia, kamu bukan lawan dia, lawan aku. Bila tak mati, kalau kita langgar posisi kerajaan kan, kita sendiri kena usah lah. Tengok tulisan tu serupa kita ke tak. Kalau Nabi ni memang dia jaga subuh kan. Kita ni sebab langgar-langgar tak mati. Bila langgar-langgar tak mati, jangan khayal dulu. Kita ingat tak mati tu mana tak nak tahu apa. Kita duduk langgar lagu tu. Sebab tu orang yang berdusta terus berdusta, orang yang benar terus benar lah. Maknanya kita nak tahu benda dusta ni tidak boleh tengok pada hidup mati. Kalau Nabi boleh. Mana Nabi dah terbukti benar sebab dia tak mati. Jadi kita ni bukan Nabi ni, mana berdusta pun hidup lagi, berkata benar pun hidup lagi. Macam mana kita nak kenal dia berdusta atau benar? Makna kita kena letak segala ilmu yang menyalahi 3 serangkai ini adalah dusta. Gitu je. Segala ilmu yang menyalahi 3 serangkai ini pada dusta. Tak kira siapa. Sahabat. 3 serangkai ini barang dusta. Itu barang dusta gitu ya. Barang batin ni barang dusta lah. Lepas tu kita tak berani nak sungguh-sungguh nak kata kita benar. Tak berani apa? Kita bukan raja. Sebab tu dalam konteks agama ni, kita bukan angkat kita dan bukan angkat guru kita. Kena faham boleh? Bukan tu maksud kita. Kita nak angkat 3 serangkai ni. Sebab tu lah bila kita tengok orang kita contoh kita mungkin kita akan pernah mengaji orang metod A, metod B, metod tulisan, metod tidak tulisan. Kita tengok orang metod tulisan dengan metod tulisan ni, kita tengok mana paling banyak berdusta, banyak berbohong. Kita tengok video-video Indonesia tu kan, tulisan orang yang metodologi rujukan dengan metod tak ada rujukan, mana paling banyak berdusta. Dan kita akan faham bahawa betul lah, hak yang paling banyak berdusta lah, menunjukkan metod ni salah. Metod ni salah. Sebab tu kita kena faham satu, istilah salaf, istilah khalaf kan. Salaf ialah generasi awal. Generasi awal. Salaf ni ialah generasi awal sesudah Nabi, iaitu sahabat, tabi'in, tabi'in. Salaf. Salaf ni generasi awal, sahabat, apa tu, tabi'in, tabi'in.
Sahabat adalah sahabat yang dah jumpa Rasulullah dan beriman. Tabi'in tak ada jumpa Rasulullah tapi beriman, boleh jadi sama-sama Rasulullah tapi tak ada jumpa, maka tabi'in. Apatah lagi beza zaman. Contoh Najasyi, dia tidak dikira sahabat, dikira tabi'in sebab dia beriman walaupun sezaman dengan Nabi tapi tak ada jumpa Nabi, maka dia tabi'in. Qais Al-Qarni tabi'in sebab dia hidup zaman sahabat tapi tak ada jumpa sahabat, maka dia tabi'in. Apatah lagi dah jumpa sahabat tak dah jumpa Nabi sebab Nabi wafat dah, tabi'in juga. Jadi tabi'in ni bukan maksud hidup selepas Nabi wafat, boleh jadi Nabi hidup lagi tapi tak ada jumpa. Tabi'in. Contoh dua, Najasyi dengan Qais Al-Qarni. Ada lagi tak ada jumpa. Tak ada jumpa. Tak ada jumpa. Bila tak ada jumpa, tak lagi sahabat. Dia tabi'in. Qais Al-Qarni tu Qais Al-Qarni cerita orang yang bakti pada ibu dia tu. Lepas tu tabi'in, orang yang tak ada jumpa sahabat tapi dah jumpa tabi'in. Dia panggil salaf. Dengan salafus salih. Salaf. Lepas tu lepas dia ada dua. Satu khalafun, satu khalfun. Satu khalafun, satu khalfun. Siapa dia khalafun? Khalafun ni ialah walladina taba'uhu bi ihsanin. Makna orang yang mengikut salaf dengan tepat dan benar. Khalaf. Jadi khalaf dengan salaf ni barang satu. Tinggal lagi khalaf, standard nombor satu ialah dari sudut furuknya, usul dan furuknya dia ikut salaf. Standard nombor satu. Walaupun dia ni generasi akhir, tapi dia ikut salaf, usul dan furuk. Ada satu lagi, usul dia ikut, furuk tak. Standard nombor dua. Dia adalah benda-benda yang apa tu, walaupun tidak menepati apa tu generasi awal, tapi dia ni masih dikira ahli sunnah sebab itu adalah barang furuk, bukan barang usul. Dia tak boleh menyalahi barang usul, tak boleh. Furuk ni cabang, usul ni kepala. Jadi nak kata pendapat nak pastikan kita ni ahli sunnah wal jamaah ke tak, barang usul tidak boleh menyalahi tiga serangkaian. Barang furuk ni dia masih ada pertimbangan. Tapi sebaik-baiknya ikut salaf jugalah. Masih ada pertimbangan. Kalau usul pun tak ikut, furuk pun tak ikut, dia tak panggil khalaf, dia panggil khalfun. Makna memusuhi pula salaf soleh. Ada. Menyusuhi pula tak ada. Jadi kita meletakkan salah itu sebagai neraca. Neraca apa? Neraca kebenaran. Jadi salaf ni kita letak kalau apa tu, sebab salaf ni masih terjaga di sudut kepala agama. Makna agama tu ada pada mereka, iaitu mereka adalah orang yang menepati Quran, orang yang menepati kalam Nabi, orang yang menepati kalam sahabat. Tabi'in ini orang yang menepati ni. Allah sebut dalam Quran, walladzina taba'uhum bi ihsanin. Walaupun mereka ni bukan sahabat, tapi tabi'in dan tabi'in. Tapi Allah puji mereka dalam Quran. Walladzina taba'uhum bi ihsanin. Mereka-mereka yang ikut sahabat dengan tepat dan benar. Kita pun kalau ikut sahabat dengan tepat dan benar, maka kita pun ahli syurga juga. Tapi kalau lawan,
Tak ada harapan ke syurga. Itulah. Itu kita kena faham pula. Pengalaman kita mengaji, kita tidak akan menaikkan kalam kita. Peribadi tak naik. Kita tidak akan menaikkan kalam untuk guru kita. Tak. Selama mana sampailah kita berpuas hati tengok kalam ni sangat-sangat menepati Quran, sangat-sangat menepati kalam Nabi, sangat-sangat menepati kalam sahabat Nabi. Barulah kita akan kita akan angkat dia dan promosi. Kita aja kita lagu tu. Sebab apa? Kalau kita mula angkat kalam kita, kalam tok guru kita, walaupun pada makna dia menyalahi, kita sudah mula berdusta dalam agama. Bohong berlaku. Tengok perbohongan berlaku itulah. Ni orang ni tak tergamuk. Tak tergamuk nak kata nak apa tu, tak cek dan tak tergamuk. Tak care. Dia guna istilah tak care. Dia angkat kalam dia, kalam tok guru dia. Dia tak peduli dah. Menepati ke tak peduli dah. Kat situlah tak bohong berlaku. Orang tarikat nak angkat tok guru dia, tarikat dia nak angkat tok guru ni, tarikat dia nak angkat tok guru ni. Masing-masing nak angkat tok guru dia. Tu taksud nama dia. Kita tak angkat tok guru kita. Kita mengaji, kita tengok. Otak kita 3 kepala. Otak kita kalau Allah, kalau Nabi, kalau sahabat Nabi. Kita tengok tumpu kat situ. Mana Allah buat jiwa kita ni kan, tak gini terang menerang. Bila dengar kalam ni memang boleh terima. Serap kita boleh terima. Bukan payah pun. Kecuali lah kita ni jumpa tak betul dulu. Kalau jumpa ni dulu, kita tak boleh bergarah lain. Masalahnya kita jumpa barang lain dulu. Tapi kalau walaupun tunjuk barang lain dulu, tapi bila kita mengaji kalau Nabi, kita rasa, kita nampak diri makin mengaji makin yakin. Kita takkan rasa curiga dah. Ngajilah siapapun. Bila kita letak lagu ni, insya-Allah beres. Kita tak akan jadi taksub hak tak betul. Kita akan jadi duduk dalam ngajilah siapa. Selama kita pegang metod ni, insya-Allah selamat. Ngaji siapa pun, ngaji terbaru ke mana-mana ke, kita pegang kata-kata ni, insya-Allah selamat. Kita selamat daripada duk zon tipu. Tipu ni gitulah, sebab dia kes gitulah. Dia pokok lagu tu lah. Sekarang ini dia ada 2 generasi. Satu generasi salaf, satu generasi khalaf. Kemudian kita A ni A itu sebagai neraca. B ni akan jadi neraca bila ikut A. B ni kita lah. Kita ni bukan salaf, kita ni khalaf. Akan jadi neraca bila ikut A. Sekarang kita tengok, nampak gaya kita nak angkat B, nak tolak A. Bila ni nampak seolah-olah macam masyarakat kita ni nak angkat B, nak tolak A. Akan jadilah tu. Kalau kita kata angkat dua-dua, A kata lagu lain, B kata lagu lain, takkan angkat dua-dua. Sebenarnya ada barang yang tak kena. Mana nak menyalahi sebenarnya kan? Kalau nak angkat A, makna dah benda. Kalau ada kata kita percaya A, tolak kita ambil A. Tu nak angkat A. Tapi kalau kata nampak macam menyalahi, tak menyalahi pun, gitu tak. Dia nak angkat B tu. Nak angkat B. Bila duduk kita antara A dan B, nak angkat B, makna nak angkat orang kemudian sebagai neraca. Termasuk kita lah kan. Orang kemudian sebagai neraca pada agama, bukan A. Maka akan metod lagu ni, kita tengok kesan dia, banyak barang tipu masuk. Banyak barang tipu masuk. Itu lah tengok. Kita ngaji Indonesia, kita tengok pendidikan, metod agama ni 2, ini tak ada 3. Dalam Islam dia ada 2 metod. Satu metod tulisan, satu metod tak ada tulisan. Selain daripada Islam, satu metod metod tak ada tulisan.
Bila sebut Islam ni, kita tengok, hati-hati tengok. Ni metod mana dia mengajar ni? Metod tulisan ke, metod tak tulisan? Metod telah bulat-bulat ke, metod rujukan? Kita tengok, kita perhati molek. Kalau metod rujukan, kita rasa kemah, kita boleh ikut. Kalau metod telah bulat-bulat, terserah kita lah. Kalau kita jenis mandar, teruskan. Jenis kita rasa macam tak kemah, baik kita tinggal dulu. Kita tak rasa kan? Itu pulang kita lah. Kita rasa kita tak terpengaruh, tak apa, boleh. Nak tengok betul tak Tuhan kata, kita bukan nak percaya, tapi nak tengok betul orang kata. Bila kita tak duduk dalam posisi meletakkan sebagai neraca, betul tak pendustaan berlaku, murah muajalah, betul tak kata tu. Ni selalu kata, kita tengok orang A kata, kalau kata saya menyalahi, jangan ikut. Saya ni B, kalau menyalahi A jangan ikut. Kita ni B, bukan A. Ikut bila tidak menyalahi A. Kalau menyalahi jangan ikut. Jadi tak ada dusta berlaku, tak hidup barang dusta. Betul tak? Kita B, kita tak kata A, kita B. B ni tengok dulu, kalau tidak menyalahi A, ikut. Kalau menyalahi A, jangan ikut. A ni tadi 3 serangkai tadi. Kalau Allah, kalau Nabi, kalau sahabat. Kita ngaji sesiapa pun, kita ni masing-masing nak menganyakan kepahaman A udah. Kalau Nabi, kalau sahabat Nabi, semua. Kalau orangnya metod walau dia B, dia metod A, mana dia guna metod nak urujuk pada 3 serangkai ni. Kita makin ngaji dengan dia, makin jelas A kata apa tu, A kata apa. What A? Kalau Allah, kalau Nabi, kalau sahabat Nabi, mana kita pun nampak cara tu. Makin mengaji, makin nampak mereka. Kalau B ni tengok, makin mengaji, makin tak nampak. Makin ditutup. Selalu tak berterserang. A jadi diangkat, B yang diangkat. B mana orang tahu A? Kalau macam nak munyi-munyikan, takut nanti terbongkar B. Itu ini. Tengok orang-orang ni, dia kata jangan ngaji Quran lah, jangan ngaji hadis kan. Dia tak bagi kita ngaji Quran, dia takut jadi hak dia tak sah tu lah. Sebenarnya ada perkara yang tak kena. Anda kena dah. Lama anda duduk percaya lagu tu. Takut kat ngaji dulu. Orang bagi takut lagu, takut gitu. Lama pun nak boleh jangkit takut tu. Lama-lama baru kita faham. Oh, okey, metodologi rupanya, metod ngaji rupanya. Beza metod ngaji ni. Metod. Mana ada 3, 4, 5, 6, metod 2 je. Tengok arkam, Syiah, metod dia sama. Metod tak ada tulisan. Dia tak angkat kalau Allah, dia tak angkat kalau Nabi. Sahabat apa tak lagi. Kita tengok mana-mana pun, atas nama apa pun kan, dia metod sama ada A, B, kira siapa pun. Ni metod A, ni metod B. Metod A rujukan, metod B metod berujukan dengan metod tak ada rujukan. Berujukan ni sebab apa? Sebab nak pastikan kita ni sentiasa berada dalam zon menepati 3 serangkai. Memang takut lari. Lepas tu nak pegang kat tulisan. Sebab tulisan tak tipu. Orang boleh tipu, tulisan tak. Sebab tu Quran wala taqfu ma laysa laka bi. Jangan kamu berhenti sesuatu yang tidak ada tulisan. Kan? Ada tak dalam Quran? Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Ada tak? Wala taqfu enggak ni. Dalam surah kita, selama kita mengaji ni, kita buat banding. Apa? Kita ngaji dua-dua metod. Kita tengok betul tak metod A kata, metod B kita tengok. Metod urujukan, metod tak urujukan, kita tengok. Kita akan nampak beza, kita akan nampak kesannya. Jangan semetod saja. Kita banding. Kita insya-Allah kan, Allah bagi akal yang waras. Kita jangan ngaji semewak dia kita tak faham. Kita ngaji dulu tak apa. Kita tengok tok guru ni metod ni, tok guru metod ni, cuba tengok. Kita makin tengok kesannya. Kita akan nampak perbezaan. Hak dia ni tahu, dia ngaji langsung, dia takut terpengaruh. Kita tak apa, kita ngaji dua-dua. Senang.
Ustaz metod A kita dengar, metod B kita dengar. Dengar dua-dua. Lepas tu kita nilai. Kita kan nampak. Makin lama makin nampak. Ada yang tak kena ni. Ha? Tapi kita rasa nak malu perdagangan. Tak apalah. Tak, sekurang-kurangnya kita tidak ta'asub. Orang semetok dia lagu tu. Dia aja betul. Kita cuba. Dah kalau dah kita yakin, dah kalau kita dah yakin metok dia betul. Tak apa masalah orang ni, kadang-kadang dia tak yakin. Dia kadang-kadang dia bimbang. Dengar dua-dua pihak. Kita ngaji dua orang metok ni, kita tengok dua-dua pihak. Lepas tu kita nilai sendiri. Takut apa? Betul tak? Kalau kita nak tahu kebenaran, dengar dua pihak. Dia masalah kita takut, kita dengar sepihak je, payah kena. Jadi kita tak macam tak adil. Sebab sepihak je berkata, tengok dua-dua. Kita akan nampak. Dalam surah Isra tengok, dalam surah Isra. Kita tengok makna pengajian ni ada dua metod. Metod tulisan, metod tak ada tulisan kan. Metod menepati tulisan, kalau tiga tulisan ni mana bukti. Mana tulisan saya maksud kita tulisan ni sultan. Kan? Bukti. Ayat 36. Tiga enam ni orang Yahudi, orang Nasrani, orang Arab Mekah tak lagi. Siapa? Dengan metod lagu ni membuktikan kepalsuan cara beragama mereka. Yahudi terbongkar rahsia, Nasrani terbongkar rahsia, Arab Mekah terbongkar rahsia. Wala taqfu. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Maksud berhenti ni beramal lah. Ma laisa laka bihi ilmun. Tidak ada pada engkau padanya ilmun. Apa dia? Dalilun. Apa dia? Tulisan. Ilmu ni dalil, bukti, tulisan. Ada tulisan. Kalau ada, tak ada. Lepas tu kalau ada orang kata, jangan kita duduk dengan orang duduk tanya tulisan, duduk tanya bukti. Sebenarnya dia menyalahi ke menepati? Dia lawan ke, menyalahi ke, menepati wahyu? Menyalahi. Metod wahyu ajar lagu tu pada kita ni. Sebab apa? Kita takkan kena tipu dengan metod sahabat tu. Dia guna metod ni untuk nak beritahu, Allah nak beritahu kepada sahabat Yahudi itu penipu beragama mereka, Nasrani itu penipu beragama mereka, Arab Mekah itu penipu sebab tak ada hujah. Jadi metod ni lah sampai hari kiamat kita nak pastikan barang ni barang betul ke barang tipu. Contoh kita nak pergi Mekah, lepas tu tubik muka kita kan, mari pergi umrah sama saja. Contohlah, kita takkan bela duit dulu tanya ustaz pergi dengan apa, betul tak? Lepas tu pergi syarikat, kita punya syarikat ni kita akan tanya, kita check sendiri syarikat ni syarikat mana. Walaupun muka kita takkan bela duit dulu. Kita tak salahkan kita akan check ustaz ni pergi ke mana. Ustaz Razali tak care. Dia takkan guna lagu tu, dia akan check juga. Mana ada tak apa tu, orang kata apa dia punya apa dia panggil? Apa tu syarikat dia begini, ada lesen tak contoh. Nak keluar duit ni. Dia tak kata tak kau ustaz ni. Kadang-kadang ustaz tak tipu, dia kena tipu. Faham tak? Dalam konteks agama ni macam kita nak pergi Mekah tu, macam tu lah cara kita. Kalau kita pergi tengok syarikat mana, syarikat yang dah hak biasa dah, haknya orang pergi tak ada masalah,
hak yang ekonomi dah kukuh, baru kita keluar duit. Makna dia, kita bijak dalam memilih sebenarnya. Kita cerdik sebagaimana Aisyah kata. Kalau kita guna kaedah tu dalam agama, sampai kita ke syurga. Sampai kita ke syurga, insya-Allah. Tapi kalau tak guna kaedah tu, kan barang tipu dia tak kekal lama. Kat dunia kita macam tak adalah siapa tipu. Jangan tak? Barang tipu ni, orang kata apa? Barang orang menipu ni satu masa akan bocor juga. Tak apalah bocor setelah kita mengaji. Oh, barang tipu rupanya selama ni. Kalau bocor di akhirat, sebab Allah beritahu sama'una lil kazibi. Suka barang tipu. Kat dunia ni suka barang tipu. Lepas tu suka barang tipu, lepas tu suka sampai barang tipu kepada orang lain. Kerja dia lebih nak barang tu. Tiap musim dia duk jaja barang tu. Tak larang nak kita dia kata barang palsu, dia jaga juga. Penyakit dia penyakit. Cuba tengok surah kita makna kita bukan kita nak marah dak. Kita kata lagu ni sebab kita lama dah kena tipu kan. Jadi kita sungguh-sungguh sikit lah. Yang tak pernah merasa lagi, dia tak rasa marah mana. Kita kena dah. Jadi kita nak marah sangat lah. Siapa yang nafikan tadi? Kita tak marah ke orang tu, kita marah ke metod tu dia membahayakan orang lain. Kita tengok kita ngaji semalam, iaitu surah Al-Maidah ayat 41. Satu, suka dengar barang tipu. Sama'una lil kadhi, suka dengar barang tipu. Suka dengar hadis palsu, suka dengar barang khurafat-khurafat. Barang tak jelas mana dia suka dia. Lepas tu sama'una liqaumin akharin lam ya'tuka. Suka sebar pula barang palsu kepada orang lain. Suka dengar, suka sampai. Lepas tu sifat ni Allah suka ke tak? Tak suka. Bila tak suka, Allah lebuh mana? Nak buh kat syurga dia ke kat neraka dia? Tanyalah sendiri. Lepas tu kalau kita sifat kita ni suka barang tipu kan, tak sampai ke syurga. Tak sampai ke syurga. Lepas tu kita kena beringat benda. Metod penting, metod. Hana bila kita ngaji Quran ni, bila kita merasakan agama ni ada barang tipu. Setelah kita ngaji Quran, ngaji hadis. Sebelum kita ngaji Quran pada metod yang betul, hadis pada metod yang betul, kita untuk kata takkan orang agama nak nipu. Sebenarnya menipu ni wujud. Zaman daripada dulu lagi, orang beragama ni memang ada barang tipu. Kita pun tak tergamuk. Tapi bila kita mengaji, kita kata benda ni wujud. Benda ni bukan benda orang kata apa, tuduhan. Wujud. Bukan tuduhan, wujud. Yang besar, yang mewar-warkan mana wujud kita ngaji Quran ni kan, barang benar barang tipu, barang benar barang tipu, barang benar barang tipu. Makna nak bagi kita barang tipu dia wujud. Barang tipu ni wujud. Kita tidak merujuk kepada orang tipu, kita merujuk pada barang tipu. Orang ni boleh jadi berubah.
barang tetap kekal tipu. Tidak? Tidak? Barang selama-lamanya barang tipu. Orang boleh jadi berubah. Satu hari ini mungkin dia sana tinggal. Lepas tu kita tak merujuk kepada orang, kita merujuk pada barang. Metod salah lagi. Dia tak merujuk pada barang, dia merujuk pada orang. Dia serang orang. Dia terserang barang. Dia tak cari pun, tak check barang ni barang tipu ke tak. Dia serang orang. Ni lari metod ni. Kita tak serang orang, kita serang barang. Barang ni barang tipu. Orang ni kita minta berubah lah. Mana antara orang dengan barang, kita tumpukan barang ni. Orang ni kita minta dia berubah lah. Kita tumpukan kita kepada barang. Metod kita menumpukan kepada barang. Metod orang yang tak kenal ni, tumpuan dia orang. Kan? Kita tahu Arab Jahiliyah, dia kan tumpu Quran. Dia tumpu Muhammad tipu. Kalau dia tengok Quran tu, dia bukan tengok pada barang, dia tengok pada orang. Tumpuannya orang. Barang dia tak kira mana, orang. Orang tipu. Kan? Quran ajar kepada Nabi dan sahabat barang tipu. Walaupun dia nampak kadang-kadang Quran sebut orang ni berdusta, tapi kita tengok Quran ni lebih menumpu pada barang lebih. Sebab orang ni dia boleh berubah. Sebab tu kita tumpang kita pada barang lebih kepada orang. Orang yang metod satu lagi ni, dia menumpukan orang, barang tak cara mana dia. Dia cara orang. Jadi dia serang orang. Barang tak cara mana dia. Barang dia barang benda tak cara mana. Dia cara orang yang tak belagak, yang menyalahi dia, orang tipu. Dia kata orang tipu ya. Barang dia betul salah tak fikir mana. Kita tengok apa tu cara Arab Mekah kepada sahabat, kepada Nabi, dan cara Quran kepada Nabi aja. Balik pada ayat tadi.